من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian daripada kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if. Perkongsian kita moga-moga dapat sedikit ilmu yang akhirnya kita dapat memanfaatkan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah hari ini kita di Masjid Mustaqim. Saya kali pertama main sini. Duduk sini, saya bukan orang jauh, orang Usrah dah biasa. Tapi orang kampung sini tak tahu lagi. Saya orang Pulau Ketam, kampung Kuala Pulih tu. Orang Pulau Ketam, tapi duduk KL lah. Lah ni duduk sana lah. Kita buat kerja terbit buku. Kerja kita terbit buku. Daripada saya balik daripada Mesir tu sampai lah ni tak lari daripada isu budak-budak sambung mengaji dengan terbit buku. Memang terbit buku je. Kita buat semakkan buku, kita tengok mana buku yang bagus, kita buat terjemahan buku, dan akhirnya kita sebarkan buku-buku di seluruh Malaysia. Itu kerja kita lah. Jadi begitulah. Nak kenal sikit dah. Dan alhamdulillah kita duduk di bulan Rejab. Allah Ta'ala bagi kita dah sampai ke bulan Rejab, yang selalu saya ingatkan, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada bilangan bulan. Allah Ta'ala kata sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan semua bulan-bulan ini telah ditetapkan begitu, iaitu ditetapkan 12 bulan sejak penciptaan langit dan juga bumi. Di antara bulan-bulan berkenaan ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan yang mulia, bulan haram. Zulqa'dah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang ni berturut, dia turut. Dia tak ada sengkang kat situ, dia turut habis. Lepas Zulqa'dah, Zulhijjah, lepas Zulhijjah, Muharram. Lepas tu tak ada bulan haram sampailah bulan Rejab. Bulan Rejab tunggal. Lepas habis bulan Rejab, Syaban bukan bulan haram. So ada 4 bulan ni bulan haram yang kita dilarang daripada melakukan dosa-dosa, kerana dosa-dosa itu digandakan. Demikian juga amal kebaikan juga digandakan. Jadi bila kita kata amal kebaikan digandakan, maka sebahagian daripada kita cuba untuk melampau dalam hal berkenaan. InsyaAllah perkongsian kita pada hari ini, pada bahagian 21 muka surat 112, iaitu berkaitan tentang hadis-hadis berkaitan solat khusus. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang solat khusus pada siang dan malam hari, seperti solat pada hari Ahad dan malam Ahad, solat pada hari Isnin dan malam Isnin sehingga penghujung minggu, semuanya adalah palsu dan telah disebutkan sebahagiannya daripada itu. Ada orang cerita tentang kelebihan bulan Rejab lebih daripada yang patutnya. Kelebihan bulan Rejab, dia adalah kelebihan pada bulan haram. Tiada khusus untuk bulan Rejab sahaja, melainkan dia ada bulan haram, yang mana bila kita lakukan amalan digandakan. Pun begitu, ada tak amalan khusus untuk bulan Rejab? Zulhijjah ada, kan? Zulhijjah 10 hari siang Zulhijjah itu. Demikian juga bulan Muharram ada puasa Ashura. Tapi bulan Rejab ada? Bulan Rejab tak ada. Bulan Rejab tak ada satu amalan khusus. Ada orang dulu, saya duduk mengaji dulu, saya dulu duduk sekolah sini. Lepas tu main sekolah menengah pi Johor, duduk mengaji kat Johor lah. Kita ada
Puasa 3 bulan berturut-turut. Tak berhenti langsung. Siapa boleh buat tu kira hebat lah. Dalam satu sekolah, paling-paling kurang 2-3 orang mesti ada lah. Geng-geng yang ni. Iaitu puasa 3 bulan berturut-turut. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dia sambung habis. Sedangkan kita menyatakan bahawa perbuatan ini dilarang daripada sudut syarak. Agama larang perbuatan berpuasa betul. Puasa. Puasa pun bukan pergi berzumba. Kita nak maklum puasa itu adalah ibadat. Ibadat kita kena tengok apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi agama pada zaman Nabi, jadi agama pada zaman kita. Tak jadi agama pada zaman Nabi, kita tak boleh reka. Kalau kita reka sikit, kawan tu pomen modify sikit, yang ni modify sikit. Kalau ikut kereta pun nak pergi jual susah. Nak pergi jual kereta yang modify ni dia susah sikit. Kalau boleh jual tak ada masalah, tapi rega dia tu dia tak kena sikit. Kan? Padahal kita modify elok ah. Tapi waktu jual harga, aku dah habis duit banyak ni. Dah modify banyak sangat. Yang original tu hampir hilang. Kan? Dia nak hilang dah. Jadi macam tu jugalah agama. Agama kalau seorang pergi buat sikit, yang ni pergi tambah sikit, yang ni pergi tambah sikit, lah kali dia jadi macam-macam. Dia dah jadi caca marbah. Kan? Dia jadi macam dua orang caca marbah pun bahasa kita juga. Daripada caca. Tahu bubuk caca. Kita pibuh warna macam-macam. Kan? Kita pibuh warna macam-macam. Tak boleh begitu. Tak boleh bagi agama jadi hal berkenaan. Disebutkan dalam buku kita, begitu juga hadis-hadis tentang solat raghaib pada malam Jumaat pertama di bulan Rajab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab lama kita, sebahagian kitab menyebutkan tentang hal berkenaan. Pun begitu kita kata mungkin orang yang menulis itu dia tersilap. Tersilap benda biasa, bukan benda pelik. Silap benda biasa. Silap bila dia silap saja, confirm dia ni manusia. Kalau dia tak silap, ni malaikat. Malaikat dia memang tak silap. Dapat arahan daripada Allah, terus buat arahan ikut macam tu lah. Tapi manusia dia tersilap. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini hasan, Nabi SAW sebut, dia kata, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan. Dan orang yang terbaik yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Semua orang melakukan kesilapan. Bahkan Nabi SAW sendiri maksum daripada dosa. Maksud dia tak ada dosa, tapi dia tidak lari daripada kesilapan. Dosa ni dia buat saja. Dia tahu ni dosa, tapi saja. Mohong sikit kan, tak boleh. Yang tu dosa. Dosa dia memang sengaja untuk mengingkari arahan Tuhan. Tetapi jika dia tidak sengaja mengingkari arahan Tuhan, tidak ada dosa. Orang yang mangkit pagi, tiba-tiba tengok jam pukul 7 lah. Pukul 7 okey lagi. Pukul 8 lah. 8 pagi. Pukul 8 pagi tengok, dah pukul 8 pagi dah. Tak solat subuh. Dia dosa tak? Dia tak dosa, dia tidur. Dia tertidur. Ataupun dia duduk. Kita, pejabat kita lah ni, aircon ni menyebabkan jam tak buang. Sebab apa? Kita tak dapat berasa pukul berapa lah ni. Kalau kita duduk tengah Rembang buat kerja, duduk Kelut, kan? Tengah Rembang duduk buat kerja lagi, kita tahu pukul berapa dah lah ni. Kan? Kita boleh kira. Sebab kita berasa dengan cuaca. Yang ni kita tak rasa. Bila kita tak rasa macam tu, maka kadang-kadang terlepas waktu. Kadang kita meeting semua kan, terlupa. Sebab tu Nabi kata, siapa yang manama au nasiya, siapa yang tertidur, hadis riwayat Bukhari, siapa yang tertidur ataupun dia terlupa daripada salat, an salatin, daripada salat, dia terlupa salat, maka dia salat balik. Idza dzakaraha, bila dia salat apabila dia teringat, apabila dia bangkit tidur, dia salat pada waktu tu. Qada lah dalam mazhab Syafi'i disebut dalam istilah qada. Sebahagian ulama kata dia tidak qada. Pun begitu sepakat para ulama bahawa orang ni tak ada dosa pada dia. Dia tak ada dosa. Tapi orang yang jenis sengaja, tak apa, satgi kita semayang lah. Okey lagi, ada waktu lagi, tak ada masalah. Hang kata satgi tak ada masalah, ada waktu lagi. Dah sampai 10 minit, sat. Nak habiskan kerja aku sikit lagi. Dia tahu salat tu wajib.
Sehingga lah kali hilang waktu solat tu disebabkan Allah dah habis waktu solat. Tak apa qada. Ada lagi ganas lagi punya cerita. Kita kalau waktu apa maghrib ni biasanya apa? Nega pasal malam orang paling ramai waktu maghrib. Betul tak? Kalau lepas isyak tu ada ramai lah, tapi tak cukup ramai daripada waktu maghrib tu. Dia trafik waktu tu kan. Peak time, orang ramai. Jadi bila duduk waktu tu kita tengah duduk berniaga, azan. Tak apa, ada waktu lagi, kita biar dulu. Sehari dia bukan makin kurang orang makin ramai. Lah kali ada kadang orang duduk berniaga dia kata apa? Tak apalah, sehari qada lah. Sengaja qada, dosa. Mana boleh sengaja qada? Tak apalah, sehari qada je lah. Mana boleh sengaja qada? Tak boleh sengaja qada. Ini mazhab mana ni sengaja qada ni? Tak boleh. Walaupun kita tak ada wudu, tak ada tayamum, duduk atas kereta jam. Susah juga sebut jam, sini tak jam. Saya duduk KL jam saja. Kan? Kita jam, duduk tengah kereta jam. Maksud jam apa dia? Kita tak boleh keluar daripada kereta kita. Kita tak boleh nak letak kereta kita kat situ sat, kita semayang kat luar. Tak boleh. Orang marah perpui belakang. Kan? Jadi betul. Kita kena duduk kat dalam kereta kita, menghadap ke arah kereta kita berjalan. Waktu tu 5 minit lagi nak habis waktu. Waktu asar contoh. Dia tak biasa pergi tempat tu, tiba-tiba jam. Pi lock start, pi apa dia punya mall tu, tak biasa pi waktu-waktu ni. Pi waktu ni pula tu, jam. Dah waktu masuk tu biasa lagi. Main tengah-tengah bandar. Jadi jam. Kita tak biasa. Jadi kita ingat dah lah sampai. 5 minit lagi waktu asar nak habis dah. Nak kena buat apa? Tak boleh kita kata, tak apa sekejap aku qada. Tak boleh. Solat pada waktu itu juga. Dalam keadaan apa yang ada? Sebab tu ada perbincangan para ulama, as-salah bighairi tahurain. Solat tanpa ada tahurain. Tahurain ni apa dia? Wudu ataupun tayamum. Sebab kita duduk atas kereta, nak wudu macam mana? Nak tayamum macam mana? Nak hadap kiblat macam mana? Maka solat atas kemampuan kita pada waktu itu, dengan memandang di hadapan, dengan solat apa yang dia berkemampuan. Cuma perbezaan pendapat para ulama selepas sampai di lokasi kita, adakah perlu i'adah, perlu ulang solat itu ataupun tidak. Jika kita nak rasa bagi tenang diri kita, i'adah, ulang balik solat tu. Kita solat dah sampai waktu maghrib dah. Kita solat maghrib, lepas solat maghrib kita i'adah, ulang balik solat asar tadi. Dan i'adah dalam mazhab Syafi'i tidak semestinya dibuat segera. Kan? Kalau kita lewatkan sikit pun tak apa, tak ada masalah. Bahkan ada hujah yang besar, hujah yang banyak dalam mazhab Syafi'i di dalam hal i'adah itu. Ada sebahagian yang kata, dah solat tadi dah sah dah. Kan? Solat tadi sah dah, tak payah nak ulang lah. Tak ada masalah. Jadi begitu. Ada buku-buku lama sebut tentang solat raghaib. Solat raghaib ni hari tu, hari Jumaat hari tu. Hari Jumaat itu kan baru masuk bulan Rejab. Jadi Jumaat tu dia malam Jumaat tu ada satu solat 2 rakaat. Orang reka ni. Bukan baru reka, lama reka. Lah ni orang ada duk buat juga. Kan? Kalau saya duduk di Mesir tu memang setiap kali bulan Rejab yang pertama ada masjid-masjid dia tu yang akan buat. Kadang-kadang masjid besar. Depa buat, orang belakang ikut lah. Yang disebut sebagai salat raghaib. Salat raghaib. Yang ni kalau tuan-tuan pergi dengar pula, pergi mengaji pula, tiba-tiba ada orang kata ni kita kena salat raghaib ni. Ada kelebihan, nanti kita sebut tentang salat raghaib punya kelebihan. Yang depa kata lah, naknya tak betul. Kelebihan ni kita kena solat raghaib dan sebagainya, ini tak betul. Tak betul. Yang mana yang telah menjadi agama pada zaman Nabi, dia jadi agama pada zaman kita. Yang ni tak ada pada zaman Nabi, maka tak boleh jadi agama pada zaman kita. Tak ada pula boleh ada nama solat baru. Solat 9A SPM. Ada orang duk buat 9A SPM, nak bagi anak dia dapat 9A. Habis tu kesian orang yang 12A. Kan? Tapi cuma mereka nak reka ni, kira reka macam-macam. Ada dia kata solat sunat Nabi Nuh. Pelik. Dia lagi pelik, lagi orang perak. Lagi orang tak tidur. Kan? Lagi nampak hebat.
Macam saya kata tuan-tuan tahu dah apakah rahsia alif di dalam perkataan Allah? Taubat tuan-tuan tak tahu. Saya pun tak tahu. Betul tak? Tapi kalau sebut macam tu, perak kita. Oh, apa dia? Memang kita tak tahu lah. Sebenarnya tak ada isu pun yang tu. Orang tak bincang langsung pun kat tu. Tapi nak Nabi nampak cerdik pada orang lain. Ya kan? Macam saya ingat Datuk Mufti sebut tak? Dia kata ada orang dia nak bagi nampak ganas benda tu. Orang tu cerita hebat dia. Banyak ikan dan sebagainya. Dia kata, aku punya kampung ni cedok ikan dulu baru nampak ayak. Oh, nampak ganas sungguh. Cedok ikan dulu, orang cedok ayak nampak ikan banyak. Dia tak cedok ikan dulu baru nampak ayak. Ini kira merapu sungguh lah. Jadi kita macam tu lah. Kita kena jaga diri kita dengan hal-hal seperti ini. Sebab bab reka ni, orang dulu pun dah reka, orang lah ni pun suka duk reka benda yang sama. Maka sebagai contoh hadis yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Mandah daripada Ibn Jahdam, katanya telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Sa'id al-Basri, telah menceritakan kami ayahku, yakni Sa'id al-Basri, telah menceritakan kami Khalaf bin Abdullah bin As-Sana'ani daripada Humaid, daripada Anas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Macam hadis sahih kan? Kita tak tahu. Sebenarnya dalam jalur ni ada Ibn Jahdam. Ibn Jahdam ni pembohong. Kita tak kenal. Sebab tu dalam riwayat, ada riwayat kita kata keturunan. Apa awak keturunan Nabi? Ya, keturunan Nabi. Daripada siapa? Yang ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ke? Siapa yang nak pergi betul kan? Dalam bab pengajian Islam kita ada ilmu hadis. Ilmu yang mengkaji perawi-perawi tu. Daripada tingkatan-tingkatan perawi tu, dia ada tingkatan dia, bukan boleh main ambil dia. Ambil kalau kita ni memang dhaif lah. Kan? Hadis sahih pun boleh jadi dhaif disebabkan kedaifan perawi kita. Sebab tu orang kata, ulama kata cukup bila Bukhari meriwayatkan sampai kepada riwayat Bukhari sahaja. Kalau kita kata sampai kepada kita, hadis tu boleh jadi dhaif disebabkan perawi yang menyampaikan iaitu kita. Kita ni memang dhaif. Dhaif ni apa? Lupa saja. Kita lupa saja. Kadang Quran hafal 30 juzuk. Juzuk pertama pun lupa. Kan? Quran hafal lupa. Hadis lagilah campur sana campur sini dan sebagainya. Jadi boleh jadi dhaif. Yang ni Ibn Jahdam dia terkenal sebagai seorang muttahamun bil kadzab, pemalsu hadis. Dia pemalsu hadis. Dia keluarkan hadis yang tuan-tuan biasa dengar. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Hadis tu popular. Tetapi popular belum tentu betul. Betul tak? Dulu popular dululah. Popular amalan mandi safar. Popular belum tentu betul. Betul tak kan? Orang duk buat tapi belum tentu betul. Dulu kita duk mengaji dengan cikgu kita. Cikgu mengaji Quran kita. Kalau yang cikgu kita tu perempuan tu pakai paling tinggi pun letak tudung letak apa? Selendang je atas kepala. Betul tak? Orang duk buat macam tu. Betul tak? Tak betul. Walaupun popular tetapi tidak betul. Hari ni cikgu tu pun dah pakai tudung elok lah. Kan? Jadi macam tu keadaan dia. Jadi hadis ni kata Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban adalah bulan aku, bulan Nabi. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan bagi umat aku. Hadis ini tidak sahih. Tidak sahih hadis ini. Bukan kita yang kata tidak sahih. Ibn Qayyim menyebutkan ketidaksahihan berkenaan disebabkan illah yang diberikan, dan demikian juga para ulama yang lain. Ibn Hajar Al-Asqalani dia ada satu buku khusus cerita tentang bab ni. Ibn Hajar adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia juga termasuk daripada kalangan orang yang sangat dihormati di dalam dunia keilmuan Islam. Dia syarahkan buku Sahih Bukhari yang ada lebih kurang 6,000-7,000 hadis tu. Dia syarah satu-satu hadis tu. Satu-satu hadis tu. Dia buat buku khusus cerita tentang masalah hadis yang kita sebutkan ini. Turut disebutkan di dalam hadis tersebut. Dalam hadis yang sama tu yang oleh Ibn Jahdam tu. Dia kata la taghfalu an awwali jum'atin min Rajab fa innaha lailatun tusammal malaikah ar-raghaib. Jangan hampa lupa. Jangan hampa duk lalai. La taghfalu. Jangan jadi ghafil.
Jangan jadi Garfield. Kan? Ghafil ni lupa, lalai. Jangan kamu lalai akan awwali Jumaat yang pertama yang ada pada bulan Rejab. Sesungguhnya pada malam itu dinamakan oleh para malaikat dengan Raghaib. Dia kata hadis ni tak betul lah. Hadis ni tak betul. Sebab tu kita kata yang kita dengar belum tentu betul. Jangan kita main suka duk sebak saja. Share. Lah ni ada satu hadis juga yang famous satu hari bulan dulu. Sesiapa yang menyampaikan berita akan kedatangan satu Rejab, apa dia kata? Ada kelebihan dia kan? Ada kelebihan sekian. Satgi main bulan lain lagi dia sebut hadis yang sama juga, dia tukar bulan saja. Depa bab reka ni memang lah. Hadis itu juga memang palsu. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Sebab apa kita nak sebut hadis palsu tak palsu ni? Sebab kita nak jaga sebab kita sayang kat Nabi. Bila kita sayang kat Nabi, yang mana Nabi kata, Nabi katalah. Bila yang Nabi tak kata, Nabi tak kata. Kita tak boleh dakwa satu benda yang kadang kita rasa mulia. Kita kata Nabi ni dia tak suka WhatsApp. Nabi memang tak main WhatsApp. WhatsApp ni banyak merosakkan masyarakat kita. Nabi memang tak main WhatsApp. Betul lah Nabi tak main WhatsApp, tapi tak payah nak riwayat tentang WhatsApp Nabi. Memang WhatsApp Nabi tak ada zaman Nabi. Internet pun tak ada zaman Nabi. Kan? Nabi ni, dia ni tak pernah sekali pun dalam hidup dia makan berdiri, minum berdiri. Tak pernah. Ini adalah kemuliaan. Kita main dakwah. Sebenarnya tak begitu. Ada waktu Nabi minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Sehingga ada sunnah minum air Zam-Zam berdiri. Bukan minum air Zam-Zam duduk. Sunnah minum air Zam-Zam berdiri, bukan duduk. Tapi masih khilaf lah dalam bab berkenaan. Ada perbincangan para ulama. Sebagian ulama kata duduk. Tapi Nabi berdiri ada sebabnya. Tetapi majoriti menyatakan bahawa berdiri itu sunnah. Kerana Nabi mampu untuk duduk, tapi Nabi tidak duduk. Nabi berdiri, tapi pada air Zam-Zam. Tidak kepada yang lain, makanan dan minuman yang lain. Air Zam-Zam sahaja. Jadi kita minum diri. Kita duduk saja, orang bagi air Zam-Zam sekejap, diri. Ada sunnahnya. Sunnah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Jadi begitu. Itu keadaan dia. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab Nabi kata man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mohong atas nama aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia dalam api neraka. Ni maq'ad ni duduk selesa. Ni maq'ad. Kalau kursi biasa belakang tu, yang tu bukan maq'ad. Yang tu kursiun. Kursiun tempat duduk. Tapi kalau duduk macam ni, selesa sungguh maq'ad. Dia duduk selesa sungguh. Kalau duduk bersandar ni kira tak habis cerita. Kan? Jadi begitu. Tapi dekat mana? Dapat kursi yang selesa dalam api neraka. Kira hang duduk situ. Dalam bahasa kita garang sikit, duduk sampai reput. Kan? Jadi duduk kat dalam api neraka. Maksudnya ini adalah ancaman daripada Allah. Siapa yang mohong atas nama Nabi secara sengaja. Dan Al-Imam Ibn Hibban di dalam Muqaddimah Sahih Ibn Hibban, dia kata ancaman neraka tu bukan pada orang yang reka hadis saja. Orang yang pi sebakkan hadis, dia tak tahu cerita hadis tu apa. Dia pi sebak saja. Dia tak dapat hadis tu daripada alim, daripada orang yang reti. Dia tahu, dia tengok kat Google, WhatsApp ke apa yang sampai kat dia, dia just forward saja. Share saja. Ada mazhab lah ni, mazhab share dulu baca kemudian. Yang ni tak boleh ni. Mazhab ni mazhab merapu. Share dulu baca kemudian. Patutnya baca dulu share kemudian. Dia share dulu baca kemudian. Sebak dulu baru nak baca. So benda-benda macam ni tak boleh. Ibn Jauzi kata para ulama menuduh Ibn Jahtam sebagai seorang pendusta dan menyandarkan dia dengan gelaran itu. Aku mendengar Abdul Wahhab Al-Hafiz berkata, para perawi hadis Rajab Syahrullah itu semuanya majhul. Aku telah meneliti nama-nama perawi ini dalam semua kitab, namun tidak aku dapati nama-nama mereka. Sebagai Al-Hufaz. Al-Hufaz ni siapa? Kita dah sebut banyak kali kan. Al-Hufaz orang yang hafal hadis. Orang yang hafal hadis sungguh-sungguh sampai kepada satu tingkatan yang khusus pada mereka. Adakah mereka tak hafal Quran? Dia hafal Quran dah, lepas tu hafal hadis. Kan? Itu disebut Al-Hufaz. Kalau Al-Hafiz, kita Al-Hafiz ni orang hafal Quran. Bagus tak? Okey tak? Boleh lah. Tapi perkataan lebih tepat adalah Al-Muqri. Pun begitu kalau kita nak kata Al-Hufaz,
Boleh juga, cumanya dia tak boleh berhenti sampai menghafal Quran saja. Lepas Quran dia kena teruskan lagi untuk menghafal hadis pula. Cuma masalah kita yang berlaku hari ni, budak-budak kita masuk Mahat Tahfiz, dia suka masuk Mahat Tahfiz saja. Akhirnya mengaji 5-6 tahun, kadang 3 juzuk 4 juzuk pun tak habis. Ada yang lebih ganas lagi, habis 30 juzuk atas kertas. Kita tebuk tak dapat. Juzuk pertama pun tak dapat, juzuk 2 pun tak dapat. Tapi juzuk pertama tu biasa dah orang ulang kan. Pun tak dapat juga. Tanya afatatma'una ayyuminu lakum, tak dapat juga. Itu satu benda yang tak betul lah. Kita pergi mengaji hafal Quran, betul tak? Kita pergi mengaji hafal Quran, tapi 5-6 tahun pergi mengaji, yang tu tak lepas lagi. Rugi besar. Saya selalu sebut dalam bahagian perancangan budak-budak sambung mengaji, kita selalu sebut 15 tahun ke bawah, anak pergi uruskan pengajian dia ikut suka hang lah. Anak masuk sekolah swasta ke, sekolah kerajaan ke, masuk Mahat Tahfiz ke. Tapi kalau masuk tahfiz ataupun tak masuk tahfiz, paling-paling kurang adalah 5 juzuk sampai umur 15 tahun. Kan? Sampai umur 15 tahun. Lepas 15 tahun tu, jangan buat perangai duduk biar saja kat Mahat Tahfiz. Jangan buat macam tu. Sebab dia perlu advance. Dia perlu kepada pendidikan lanjutan. Sebelum daripada tu nak buat untuk Quran tak ada masalah. Quran ke, hadis ke, ataupun nak buat untuk skill ke, ikut sekali. Lepas daripada tu, dia untuk nak memastikan budak ini dia mempunyai mimpi, dan mimpi dia menjadi realiti. Sebab masalah saya bila dalam bahagian educational consultant ni, bila kita duk bagi perbincangan dengan budak-budak kita ni, kita tanya soalan yang basic mesti kita tanya, iaitu hang nak jadi apa? Kalau dalam 100 orang datang, jawapan tu 20 orang dia boleh jawab, aku nak jadi apa? Lain daripada tu 80 orang tu, tak tahulah, kita serah tawakal kepada Allah Ta'ala saja. Tak boleh, itu salah tawakal tu. Dia tidak dapat bermimpi. Ada seorang karyawan daripada Indonesia, dia kata, satu negara yang tidak mampu memberikan peluang untuk rakyatnya bermimpi, ini negara yang hancur. Betul tak? Kita perlu bermimpi. Budak-budak kita kena jadi mak jenin, tapi jangan bagi jatuh pokok. Kan? Biar bermimpi, aku nak jadi apa, aku nak jadi pilot, aku nak jadi ini. Kita jangan singkatkan dia, bagi dia luas sikit dia punya keinginan. Akhirnya agama kita jadi besar. Agama kita tu dinampak lebih hebat. Kan? Kita hari ni untuk buat rawatan, kita buat rawatan Islam. Rawatan Islam tu apa dia? Dengan habatus sauda. Takat tu saja rugi besar. Sedangkan ulama-ulama kita dahulu yang kita kata berkemahiran dalam bahagian perubatan, bukan ini bahagian yang dia buat. Ibn Sina bahagian mata, umur 9 tahun hafal 30 juzuk Quran dah. Dia bahagian mata, dia bukan jenis baca ayat-ayat ni bagi dekat mata ni lega terus, tak. Tapi kajian ilmiah, ilmu kimia. Kimia itu daripada Arab, daripada bahasa Arab. Alkohol yang kita tak mau sangat tu, alkohol ini bahasa daripada bahasa Arab. Al-kana, al-kina, al-kuna, al-fatihah. Kan? Ini juga daripada sebatian-sebatian kimia, ini juga daripada bahasa Arab, daripada orang Arab. Al-Jazari adalah pakar robotik, orang yang pertama sekali menetapkan stand untuk robotik. Robot-robot yang ada pada hari ini, stand pertama yang ditetapkan itu adalah daripada Al-Jazari. Kan? Ini orang hebat-hebat ni. Betul tak? Mereka tidak sekadar membaca ayat Al-Quran, tetapi mereka memahaminya. Kita jumpa orang histeria. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kawan tu kata apa? Apalah baca Quran pun tajwid salah. Kan? Dia bertekuk kita pula. Sebab apa? Memang sebab kita tak memahami. Kadang kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi takut tak ke hantu. Takut hantu, baca takut hantu. Masuk rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca minta Allah lindunglah aku daripada syaitan yang direjam. Tapi takut hantu. Patut bila kita sebut nama Allah, kita takut kepada Allah, bukan takut kepada syaitan. Kan? Bukan takut kepada syaitan. Itu keadaan dia. Kita pergi kubur waktu malam-malam, lalu kubur lalu malam-malam.
lalu kubur malam-malam, kita sebut assalamualaikum ya darul qaumul mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum wahai orang yang berada di perkampungan orang mukminin, kami ni nanti lepas ni kami pula, giliran kami pula. Kan kita duk sebut tu. Tapi kita sebut sekadar bahasa lidah kita saja, sehingga kita tak faham apa yang kita sebutkan. Kita sebut assalamualaikum ya ahli kubur, lari cepat. Kan? Sedangkan itu adalah tempoh untuk kita mengenang diri kita. Sagi aku pun macam tu jugalah. Kan? Dia tak ada isu hantu. Mana ada hantu? Hantu tak ada, ada jin. Jin ada. Jadi macam tu keadaan dia. Al-Hafiz 170, semua hadis yang mengisahkan tentang puasa pada bulan Rejab dan solat pada sebahagian malamnya adalah dusta. Puasa pada bulan Rejab, maksud puasa bulan Rejab ni adalah puasa khusus bulan Rejab. Tapi puasa Isnin Khamis, puasa putih 13, 14, 15, itu tak ada masalah. Itu ada orang kata, aku ni bulan Rejab ni dah masuk ni, aku nak tambah amalan ni, nak puasa, sungguh-sungguh nak puasa. Berapa banyak nak puasa? Hang boleh puasa berapa banyak? 30 hari tu aku boleh puasa 30 hari. Kalau hang nak macam tu, kita bagi satu lagi puasa yang ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa Nabi Daud, iaitu puasa hari ni, esok tak puasa, lusa puasa, tulak tak puasa, tungging puasa, terbalik tak puasa. Macam tu. Bila dia puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud adalah puasa sunat dalam tingkatan yang paling tinggi. Jadi bila dia puasa Nabi Daud, tak ada lagi puasa Isnin dan Khamis, tak ada lagi puasa 13, 14, 15. Ya, sebab yang ni puasa ni lagi tinggi. Jadi dia puasa hari ni, esok tak puasa. So yang tu paling tinggi dia boleh lakukan. Dalam bab Syaban ataupun dalam bulan Rejab, dalam bulan Syaban secara khusus, dilihat Nabi SAW ada satu hari tu puasa banyak hari. Maka sahabat pun turut berpuasa seperti mana Nabi berpuasa. Maka bila Nabi tengok sahabat-sahabat dah ramai ikut puasa, macam seolah-olah dia takut jadi wajib. Sebab apa dia takut jadi wajib? Sebab zaman dia adalah zaman untuk penggubalan syarak. Apa yang Nabi buat diikuti, sehingga akhirnya orang faham seperti itu sehingga boleh menjadi hukum wajib. Jadi Nabi berhenti tak puasa. Cukup lama Nabi tak puasa, sampai orang pun rasa macam Nabi tak puasa lah. Kemudian baru Nabi puasa balik. Jadi menunjukkan bahawa tidak berpuasa secara penuh untuk satu bulan itu menurut kaedah syarak, kecuali pada bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan kita puasa lah. Kalau tak puasa, ini masalah besar, kecuali orang yang dibenarkan. Sebut ada hadis yang lain sebut apa? Man shalla ba'da al-maghrib awwal laylatin min Rajab 20 rakaah jaza 'ala sirati bila hisabin. Ni kelebihan dia bagi ni. Siapa yang salat setelah maghrib di malam pertama bulan Rejab, yang kita sebut raghaib tadi, sebanyak 20 rakaat. Lepas maghrib tu dia tak duduk saja, mangkit terus salat 20 rakaat, maka dia akan melalui sirat tanpa hisab. Kita, bukan kita saja, sahabat Nabi pun bila dengar kata dapat masuk syurga bi ghairi hisabin wala azabin, tanpa hisab dan juga tanpa azab, dia pun syok. Kita lagi syok. Zaman Nabi dulu, Nabi duk cerita tentang hari kiamat, macam mana berbondong orang datang, satu kumpulan datang ramai, nampak hitam masuk ramai sangat. Tu Nabi kata tu geng aku, bukan. Mana nampak satu kumpulan yang lainnya ramai juga, hurun muhajjalin min atharil wudu, nampak bercahaya, kepala, tangan dia semua nampak bercahaya. Yang tu baru umat Nabi. Tapi Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi kata satu perkataan yang sangat memeranjakkan para sahabat, ialah akan masuk syurga 70,000 orang. 70,000 orang, 70,000 orang daripada kalangan umat aku yang akan masuk syurga tanpa hisab, bi ghairi hisabin wala azabin. Tanpa hisab, tanpa azab. Yang ni kita takut. Kita teruja. Sahabat-sahabat Nabi juga teruja. Sebab kita tahu, kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada azab kubur. Masuk kat kubur, tak pergi hisap lagi, kena azab dah. Lepas tu dalam perjalanan, pergi ke sana, pergi ke mahsyar, kita telah diperlakukan seperti orang yang bersalah apabila kita bersalah. Sampai dekat mahsyar, orang yang bersalah itu berada dah dalam keadaan gundah gulana, peluh sampai tahap ke hidung.
Sampai ke tahap ke hidung. Lepas tu baru hisap. Hisap pula masuk api neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya daripada kalangan orang yang ingkar terhadap perintah kami celup dia ke dalam api neraka. Sebagai ulama kata, semua orang yang masuk ke neraka dia akan kena azab ni. Celup masuk api neraka, angkat balik. Angkat balik. Dan kullama nadijat juluduhum, bila kulit mereka tu hancur, badalnahum juludan ghairaha, kami tukar ia dengan kulit yang baru. Liyadhuqul azab, supaya mereka rasa pedihnya azab Tuhan. Nampak tak? Jadi kita tak mahu azab ni. Sahabat Nabi dengar, ada 70,000 orang. Maka Unkashah ibn Mihsan Al-Asadi, dia ni mangkit, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah aku termasuk dalam kalangan 70,000 orang tu? Nabi kata, kamu termasuk. Tapi seorang dah tanya, orang lain pun nak tanya jugalah. Mangkit orang kedua nak tanya, aku termasuk dah daripada kalangan 70,000 orang tu. Nabi kata, qad sabaqakal Unkashah. Unkashah telah mendahului kamu. Kalau Nabi jawab semua, habis. Kan? Tapi macam tu, 70,000 orang yang tahu tentang lepas sirat ni, Unkashah. Pun begitu, dia mati syahid dalam perang setelah kewafatan baginda Nabi. Dia bukan macam kita, oh masuk syurga, aku relax, aku orang masuk syurga dah, tak payah nak buat teruk-teruk. Nabi kata aku masuk syurga kot, confirm. Kan? Jadi nak buat apa, relax lah. Kita memang hidup kita untuk beribadat kepada Allah, dan kita punya tujuan nak masuk syurga lah kali. Allah Ta'ala nak bagi syurga. Bila masuk syurga, Allah Ta'ala reda kepada orang yang masuk syurga. Kalau masuk neraka, macam mana Allah Ta'ala nak reda? Nak kata nak dapat reda Allah, nak dapat reda Allah, kena tuju syurga. Macam tu jalan dia. Jadi qad sabaqakal Unkashah. Unkashah telah mendahului kamu. Tapi hadis ni kata, siapa yang solat 20 rakaat setelah maghrib di malam pertama bulan Rejab sebanyak 20 rakaat, maka dia akan melalui sirat tanpa hisab. Oh, yang ni ganah. Yang ni ganah. Kemudian ada hadis yang lain juga yang tidak sahih juga, dan ini juga berlegar pada waktu-waktu ini. Man sama yawman min Rajab wa shalla 4 raka'atin yuqra fi awwal raka'atin mi'ah marrah ayatul kursi wa fi tsaniyah 100 marrah qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Sesiapa yang berpuasa sehari dalam bulan Rejab, sehari je dia puasa dalam bulan Rejab. Siapa yang puasa sehari dalam bulan Rejab dan dia salat 2 rakaat dengan membaca di rakaat pertama ayat kursi 100 kali, qul huwallahu ahad 100 kali, maka tidak akan mati sebelum dia melihat tempat duduknya di dalam syurga. Oh, ini nampak melampau sangat ni. Amalan kecil coek je, tapi kelebihan dia melampau sungguh. Kan? Melampau so, tak mati lagi, nampak dah tempat masuk syurga. Dan nampak tempat masuk syurga baru boleh mati. Ni ganah ni. Man sama min Rajab, demikian juga banyak hadis yang sebutkan tentang hal berkenaan. Ibn Qayyim al-Jauziyah dia kata hadis yang paling hampir, sebab bulan Rejab ni tak ada hadis khusus tentang dia, tapi kata yang paling hampir dengan hadis-hadis ni, hadis berkaitan Rejab, ada satu hadis ni juga dhaif. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyamir Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang puasa bulan Rejab. Nabi larang puasa bulan Rajab. Hadis ini dhaif, tetapi tidaklah sampai ke tahap palsu. Tapi cuma yang ni lah yang paling, kalau kata nak boleh pakai untuk bulan Rajab, yang ni lah yang boleh pakai. Maksudnya ada larangan daripada puasa khusus untuk bulan Rajab. Puasa khusus untuk bulan Rajab. Tapi kalau nak puasa macam yang lain yang saya dah sebut tadi, tak ada menjadi apa-apa masalah. Bahagian ke-22 antara ciri-ciri hadis palsu juga ialah hadis tentang kelebihan salat malam nisfu Sya'ban. Dia nisfu Sya'ban. Salat malam nisfu Sya'ban. Tidak juga ada hadis yang sahih tentang salat malam nisfu Sya'ban. Demikian juga amal-amal ibadat selain daripada doa pada malam berkenaan. Seperti hadis, ya Ali, disebut, wahai Ali, man shalla lailatan nisfu min Sya'ban 100 rakaat. Siapa yang salat pada malam pertengahan bulan Sya'ban 100 rakaat dengan baca Fatihah,
dan qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan tunaikan segala keperluannya yang diminta pada malam tersebut. Kadang-kala kita bila kita melihat hadis-hadis yang seperti ini, dia memberikan kaedah yang luar jangka. Ada yang kaedah yang luar jangka itu sahih, seperti ataupun perbincangan para ulama sebahagian menerima hadis berkenaan seperti hadis solat tasbih. Solat tasbih ni disebut sebagai khilaf mu'tabar, khilaf yang boleh diterima. Sebab ada pendapat kata hadis itu hasan, lalu boleh diterima amalan berkenaan. Sebahagian menyatakan bahawa ia dhaif dan tidak ada sokongan bagi hadis-hadis yang lain sehingga ia tidak boleh diamalkan. Tetapi dia ada cara tertentu, iaitu dia ada kena baca tasbih sebanyak 30 berapa? 30 pada setiap keadaan itu. Setiap keadaan tu baca tasbih. Tetapi yang ni lebih melampau daripada salat tasbih, iaitu baca 100 kali qul huwallahu ahad, baca 100 kali ayat kursi. Asalnya tak ada masalah. Asalnya kita solat mutlak lah kan. Nak solat sunat tak ada masalah, solat sunat. Bahkan kita nak pergi masjid hari Jumaat. Nabi kata siapa yang dia ada kelebihan orang yang dia hari Jumaat dia siap-siap mandi apa semua, dia pergi solat Jumaat dan dia solat sunat Jumaat. Solat mutlak Jumaat. Jadi kita solat mutlak berapa banyak rakaat? Berapa banyak pun tak apa. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, waktu matahari duduk tengah atas kepala tu, kita rembang tu, matahari duduk betul-betul atas kepala tu, waktu hari lain haram solat kecuali hari Jumaat. Sebab ada hadis yang menunjukkan bahawa solat mutlak itu wujud. Maka kita solat mutlak, kita solat banyak. Berapa banyak rakaat ni kita ada, tapi buat 2 rakaat lah. Cuma berapa banyak yang kita nak, tak ada menjadi apa-apa masalah. Itu disebut sebagai solat sunat mutlak. Tapi mai kita nak buat lagi advance. Biasalah kan, baru nampak ada pengajian tersendiri kan. Dia buat advance. Dia mesti ada ayat, ada cara yang khusus. Saya pernah dengar ada satu kuliah sehingga saya menulis buku tentang kuliah berkenaan, iaitu dia kata nak masuk syurga kena baca lebih kurang 300,000 kali qul huwallahu ahad. Caranya setiap solat waktu sujud tu baca qul huwallahu ahad dalam 30 kali 40 kali macam itulah. Dia kata begitu. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak sahih yang kita akan sambung sedikit lagi selepas daripada azan, insya-Allah. Kita azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa amma ba'd. Kita membicarakan buku Al-Manar Munif fi Sahih wa Dhaif yang membicarakan berkaitan tentang cara untuk mengenali hadis-hadis yang dhaif, khususnya secara umumnya untuk orang-orang awam yang kita tak mengetahui ilmu-ilmu sanad yang panjang. Maka kita telah sebut tadi berkaitan tentang hadis-hadis berkaitan bulan Rajab, demikian juga hadis-hadis tentang bulan Syaban. Dahulu sebenarnya kita telah sebut bab ini, tapi kita mengulang semula. Dan masuk bulan Rajab ni kita kena bagi kena dengan waktu. Biar orang bila berlaku tu kita tahu bahawa ini tidak sahih. Kadang kita tak ingat kan. Macam setiap waktu Rabiul Awal orang main cerita tentang Nabi SAW. Sebab apa? Sebab nak bagi ulang cerita supaya mungkin orang yang tak tahu lagi dia boleh tahu, ataupun orang yang dah tahu dia ulang balik. Itu tazkirah, bagi ulang balik. Macam kita kuliah maghrib lah. Kuliah maghrib macam tu lah. Nak dapat ilmu baru, dia tak banyak sangat. Biasanya dia benda yang kita dah tahu, lepas tu kita nak ulang-ulang balik. Itu disebut sebagai perkongsian ilmu. Moga-moga ada sedikit perkongsian ilmu pada hari ini, insya-Allah. Disebutkan tentang hadis yang kita sebut tadi, wahai Ali, sesiapa yang salat pada malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, 100 rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan tunaikan segala keperluannya yang diminta pada malam tersebut. Kemudian disebutkan khurafat yang sangat banyak. Dia akan diberi 70,000 bidadari. Dengan setiap bidadari ada 70,000 pelayan dan anak, dan masing-masing daripada kedua-dua orang tuanya yang akan memberi syafaat bagi 70,000 orang. Dia macam tu, dia suka 70,000. Jadi 70,000 campur 70,000 campur 70,000 campur 70,000. Jadi jadi hadis-hadis yang tidak sahih seperti ini. Imam Ibn Qayyim sebut, dia kata sungguh ajaib bagi orang yang mempelajari sunnah tetapi telah terpedaya dengan hadis seperti ini, malah mengamalkan solat ini. Ada orang buat solat ini ternyata jelas dipalsukan dalam Islam setelah 400 tahun dan mula berkembang di Baitul Maqdis, kemudian dipalsukan sejumlah hadis lain lagi. Kadang kita tengok ada satu tempat tu orang duk buat, dia tempat tu pula kadang-kadang tempat pengajian ilmu. Jadi kita tengok orang duk buat, bukannya tok guru besar suruh buat, tapi orang duk buat dekat situ. Orang duk buat kat situ. Lalu kita mengatakan, apa salahnya? Kan telah dilakukan di situ, jadi kita buat juga di tempat kita. Kan? Orang kata begitu. Macam di kubur Imam Syafi'i. Kubur Imam Syafi'i, imam kita. Imam Ahlu Sunnah. Banyak jasanya terhadap agama sehingga kita dapat memahami agama ini atas bantuan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pun begitu, lepas dia mati, orang kemudian buat pelik-pelik. Kan? Orang kemudian buat pelik-pelik. Ada yang pergi waktu nak exam, tu pergi kubur Imam Syafi'i dulu. Pergi tulis surat, wahai Imam, tolong aku. Kan? Tolong surat, masuk di situ. Tauklah duit RM1, RM2. Orang nak buat. Tapi duit itu esok habis, hilang. Duit itu hilang. Sebab orang yang jaga kubur tu dia kutip lah. Kan? Bukan kubur Imam Syafi'i je, banyak kubur lain pun sama juga. Kan? Dia buat benda-benda macam tu. Kita kata takkan tak boleh buat dekat kubur Imam Syafi'i pun orang buat. Jenuh macam tu. Tak betul amalan itu. Asal orang kata saja, tak semestinya dia betul. Kemungkinan betul, kemungkinan tak betul. Jika ia betul, maka kita pasti akan mengikuti kebenaran walaupun kita tak buat. Walaupun dulu kita duk pakai dah pendapat yang lain tu, yang berbeza tu, tapi tiba-tiba dia kata pendapat tu dan kita tengok pendapat tu dia jelas kat kita pun pergi buat semak balik, kita pergi tanya orang yang mahir dalam hal berkenaan. Jadi rupa-rupanya betul apa dia kata. Bila dia betul, kita ikut je lah. Kan? Tak payah nak kona-kona minta maaf, saya salah. Dulu pernah satu waktu saya sebut bahawa tidak ada hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW minum madu. Lepas tu ada orang tegur dia kata tak ada hadis khusus Nabi tegur madu. Tapi ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi bila ada makanan dihidangkan pada dia, dia akan memilih madu dahulu. Kan? Madu tu ada.
Jadi dia pilih madu tu dulu. Maka kita tak boleh kena tu. Kita kata tu betul. Betul ya. Kan? Yang betul itu betul walaupun kenyataan kita itu bercanggah, kita salah. Kita salah. Kita nak pergi tegak apa? Benda yang dah betul. Sebab kita nak kena tahu akhirnya kita akan kembali kepada alimul syahadah, alimul ghaibi wasyahadah. Satu zat yang mengetahui perkara ghaib dan juga perkara yang nyata. Dia tahu semua benda. Kalau kita lepas dekat manusia tapi tak lepas dekat hari akhirat, rugi. Kan? Kita rugi. Lepas dekat manusia bohong sikit, lepas. Kan? Orang tak dakwa kita, pergi mahkamah, kita pergi bohong sikit mahkamah, mahkamah pun tak perasan, kita lepas. Kan? Kita lepas. Tapi lepas kat dunia, kat akhirat bagaimana? Sedangkan akhirat itu kekal selama-lamanya. Dunia ni tak berapa lama. Ada orang hidupnya lama. Dalam kita hari ni lama tu berapa lama? Lama tu adalah 90 tahun, adalah 100 tahun. Kalau lebih 100 tahun ni kira legend. Jarang orang 100 tahun zaman dah ni. Kan? Jarang. Tapi cuma itu umur. Bahkan Nabi kata umur umat aku baina 60 wa 70. Dia antara 60 ataupun 70 tahun. Lebih daripada tu Allah Ta'ala bagi. Kita orang Malaysia ada sampai majoriti sekarang ni 80 tahun. Lebih kurang dalam 80 tahun. Lebih daripada tu Allah Ta'ala bagi nikmat kepada diri kita. Jadi demikian. Tak ada orang duduk kekal selama-lamanya. 100 tahun pun bukan tempoh yang panjang. 100 tahun saja. Kalau kata 100 tahun adalah tempoh yang panjang, banyaklah kedai-kedai makan yang lebih 100 tahun pun. Adakah mereka itu lebih tinggi amalannya daripada apa yang dikehendaki oleh Allah? Jadi kita kata di hari akhirat nanti kekal selama-lamanya. Kita kena pastikan amalan kita kena pada dua benda. Ikhlasun niyah wa mutaba'atus sunnah. Dua benda ni jangan lari. Bila bab agama dua benda ni. Buat benda ibadat ni mesti ikhlas. Yang ni sukar. Dan sebagai ulama kata apa? Ikhlas ini seumpama seekor burung merpati yang diikat kakinya. Apabila dia cuba untuk lari, kita tarik balik. Kan? Kita sedap kan? Macam kita salat khusyuk kan? Waktu Allahu Akbar, khusyuk dia Allah. Khusyuk. Khusyuk ni maksud apa? Kita tahu apa yang kita sebut, kita faham apa yang disebutkan dan kita maksudkan apa yang kita sebutkan. Kan? Kita tahu, kita faham. Kita tahu apa yang kita sebut, kita faham apa yang kita sebut dan kita maksudkan. Kita maksudkan apa yang kita sebut tu. Kita kata Allahu Akbar. Kita memang bermaksud untuk nak mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Doa iftitah yang kita selalu duk baca lah. Tentang macam apa dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita sebut yang tu kan, aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menguasai langit dan juga bumi. Aku duduk tengah-tengah ni, langit dan bumi. Tuhan menguasainya, dia boleh buat apa saja kepada kita. Aku berserah diri, hanifan musliman. Aku serah diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan aku tidak termasuk dalam kalangan orang yang syirikkan Engkau ya Allah. Yang kita sebut, kita maksudkan sungguh. Ada orang baca yang lain, dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sehingga akhir Allahumma naqqini min khataayaya bil ma'i was salji wal bar. Ya Allah, jauhkanlah diri aku daripada kejahatan dosa tu macam mana jauhnya timur dan juga barat. Hang sucikanlah aku ini daripada dosa dengan ayat mutlak, dengan kedinginan dan juga ayak salji. Maksud apa jenis yang boleh bersihkan hati aku ni daripada dosa? Bersihkan. Jadi kita maksudkan sungguh tu khusyuk. Tapi khusyuk waktu tengah. Bila masuk dah Fatihah dah, alhamdulillahi rabbil alamin, dengar baca al-Fatihah saja teringat kunci aku tadi letak taman dah, tak tahu. Kan? Tadi bini aku masak apa dah? Dia dah jadi hilang khusyuk. Itu benda biasa. Bahkan ada syaitan yang datang untuk mengganggu kita pada waktu tu. Khinzib kan nama dia kan. Dia akan datang untuk mengganggu kita. Salat pun syaitan datang. Dapat tahu lagi kita duduk kat rumah saja. Syaitan ada saja. Dia ganggu kita.
Kita lupa, kita khayal, kita ni tengok yang lain. Duk baca Fatihah, mulut baca Fatihah. Mulut baca Fatihah. Engkau lah Tuhan yang maha tinggi. Kan? Aku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah aku minta. Kepada iyyaka na'budu, kepada engkau lah aku sembah. Dan kepada engkau lah aku minta pertolongan. Kan? Kita sebut dengan mulut begitu. Tapi hati kita duk fikir benda tang lain. Kan? Kita duk fikir benda tang lain. Jadi macam tu. Hilang. Tapi tiba waktu rukuk, Allahu Akbar. Oh, teringat balik. Tarik balik khusyuk tadi. Tarik balik, kan? Tarik. Itu keadaan dia. Bila dia lari, dia tarik. Macam tu juga ikhlas. Buat ibadat, mesti ada ikhlas. Ikhlas sunnah. Benda yang sukar. Mungkin ia berlaku pada awalnya. Tapi kemudian dah tengah-tengah, kita dah bagi derma ke orang apa semua. Kita dah bagi nafkah kat mak ayah kita, dekat apa semua kita bagi. Kemudian kita, dia tak ingat ke aku bagi kat dia dulu? Kan? Aku yang bagi sumbangan dekat dia. Orang politik biasa benda ni. Tapi kita bukan orang politik. Betul tak? Kita ni orang yang nak balik kepada Allah. Nak balik kepada Allah. Kita ingat benda-benda macam ni. Ikhlasun niyah. Dan satu lagi, mutaba'atus sunnah. Ikut yang mana Nabi ajar. Yang kita kata tadi, yang mana jadi agama pada zaman Nabi, jadi agama pada zaman kita. Yang ni cukup susah. Yang ni cukup susah. Sebab apa dia susah? Dia kena melalui satu proses. Siapa tak lalui proses ini, dia memang akan cacat marbah. Dia lalui proses menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Sebab tu dalam hadis disebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu bagi orang Islam yang lelaki ataupun yang perempuan. Jadi macam tu. Nak tuntut ilmu ni tak kira. Semua orang wajib. Sebab kita nak solat, dia tak boleh solat ikut dan, tak boleh. Ikut suka. Orang angkat tangan, kita angkat tangan. Orang, nanti dia akan jadi lain. Orang angkat tangan, Allah, kita angkat. Kan? Yang angkat macam tu lah. Ada orang dia angkat, Allah. Ada. Kan? Rukuk tu, kepala tuju ke depan tu, tak tahu nak pergi mana. Sungguh-sungguh. Kan? Dia belai sikit. Kan? Nak bagi angkat tu, angkat jari. Dia ada cara dah. Sebab dia duk tengok orang duk gerak jari kan. Dia pun nak buat gerak jari style dia sendiri. Kan? Bawa dia style. Semua orang ikut style trend-trend. Dia nak buat style dia sendiri. Jadi macam tu. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia tak tahu. Nak ikut sunnah ni, dia kena proses mengaji. Proses ni tak ada orang boleh kata, aku ni dah sampai tahap tak payah mengaji pun aku kerti dah. Ni tak ada. Tak ada. Ustaz ke, baru nak start ke, sama lah semua. Kan? Semua mesti mengaji. Ustaz kalau tak mengaji, dia cerita merapu dekat jemaah. Orang yang baru start tak mengaji, dia merapu dalam amalan dia. Dia boleh jadi begitu. Jadi nak sampai ke tahap nak mengaji. Kita nak kena sampai tahap tu supaya kita nak jadi ikut kepada sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan ada soalan? Fadal. Ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi berpuasa penuh pada bulan Rajab. Hadis yang lebih tepat Allah Ta'ala alam daripada sudut bagaimana sumber dia, yang saya tahu adalah ada hadis yang difahami bahawa Nabi berpuasa penuh pada bulan Sya'ban, bukan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Saya tak pernah dengar tentang bulan Rajab, tapi bulan Sya'ban, ya. Ada Nabi berpuasa penuh pada bulan Sya'ban daripada hadis berkenaan. Lalu berlaku perbincangan para ulama berkaitan tentang apakah yang dimaksudkan dengan puasa penuh pada bulan Sya'ban tu. Sebahagian kata, ya, puasa penuh. Maksudnya memang dia puasa daripada awal sampai kelah. Kan? Tapi ada sebahagian kata yang dimaksudkan puasa penuh pada bulan Sya'ban tu bukan sepenuh Sya'ban. Sebab ada larangan Nabi berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Jadi maksudnya bukan penuh pada bulan Sya'ban, tetapi banyak hari di dalam bulan Sya'ban. Maksudnya memperbanyakkan puasa
pada bulan Sya'ban, bahkan sebahagiannya adalah puasa-puasa mutlak. Sebagai ulama lagi kata, dia memperbanyakkan puasa seperti mana puasa-puasa yang telah ada pada kita ini, iaitu puasa Isnin Khamis, 13, 14 yang sebagainya. Sebab Nabi ni bukan kita kata puasa 13, 14 dia mesti puasa, tak. Ada juga yang dia tak puasa. Sebab tu ada hadis Nabi, dia kata bila dia tengok ada sahabat yang dia puasa setiap hari, disebut dalam bahasa Arab puasa tanpa berbuka. Puasa tanpa berbuka tu bukan maksud dia puasa tak buka puasa, tak, bukan. Dia puasa setiap hari, itu maksudnya berpuasa tanpa berbuka, itu maksudnya. Jadi Nabi kata aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Maksudnya ada hari aku puasa, ada hari juga aku tak puasa. Jadi benda biasa, ini benda biasa. Jadi bila sampai bulan Sya'ban, Nabi banyakkan puasa. Jadi puasa yang ada di dalam syarak. Itu perbincangannya. Sunan Abi Dawud. Wallahu ta'ala alam. Saya sempat simak Sunan Abi Dawud, tapi cumanya simaklah, proses simak ambil masa 4 tahun di Mesir dulu, simak Abi Dawud. Wallahu ta'ala alam tentang hadis berkenaan saya tak pasti, tapi kita tahu bahawa konsep Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud bukanlah buku seperti Sahih Bukhari. Iaitu Sahih Bukhari ni dia untuk khidmat kepada masyarakat, yang mana dia selah saring hadis-hadis yang sesuai dengan tajuk, lalu dia masukkan hadis-hadis yang sahih. Kadang-kadang tajuk itu mungkin daif, hadis dalam tajuk itu daif, tapi cerita dalam tu adalah sahih. Itu fokus Sahih Bukhari. Tetapi Sunan Abu Dawud bukan begitu. Sunan Abu Dawud adalah untuk penuntut ilmu hadis, yang mana mereka ini telah melalui satu proses hadis, ilmu hadis yang panjang, dan telah menghafal banyak hadis. Lalu dia pun dapat membezakan di antara hadis yang sahih dan juga daif. Lalu datang Sunan Abu Dawud. Tujuan Sunan Abu Dawud macam buku exam, buku peperiksaan untuk orang yang menghafal hadis. Bila dia baca Sunan Abu Dawud, dia tahu yang mana sahih, yang mana daif, yang mana daif yang sangat berat. Yang tu, itu fokus pada Sunan Abu Dawud. Jadi kita kata, dan hari ini juga dakwaan bahawa yang ni ada dalam Sunan Abu Dawud, ini ada dalam hadis Bukhari, tak semestinya betul. Saya dalam dunia penulisan dan juga penerbitan buku, banyak juga penulis datang hantar buku dekat kita, dia sebut hadis sekian, hadis sekian, hadis riwayat Al-Bukhari. Tu dia faham. Hadis tentang awal doa awal tahun, akhir tahun, hadis riwayat Bukhari. Kalau cakap macam tu, tuan-tuan tobat percaya. Padahal tu hadis palsu, tapi dia pergi letak kat situ hadis riwayat Al-Bukhari. Bila dia kata hadis riwayat Bukhari, itu jadi masalah. Pun begitu, jika ia ada, maka ia ada dan boleh dinilaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kadang-kadang dia tertukar ataupun saya yang tertukar. Itu benda biasa boleh berlaku. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi tuan-tuan nak tambah pun boleh. Fadhal. Betul. Oh, macam mana? Maksudnya amalan umat Nabi Muhammad sikit, tapi dah boleh challenge umat yang seterusnya. Yang pertama sekali, daripada sudut umur, memang tidak dinafikan, tak ada seorang manusia pun nafikan bahawa umur umat Nabi Muhammad ataupun generasi kita hari ini umurnya singkat. Adapun umur yang orang yang sebelum pada kita, bahkan umur Nabi Musa di antara yang singkat juga. Umur Nabi Musa 150 tahun. Itu singkat tu. Umur Nabi Musa 150 tahun. Tapi umur Nabi Musa pun dah nak kemudian. Umur Nabi Nuh kurang 50. 1000 kurang 50, kan? 950 tahun, kan? Ada Nabi Adam lagi 1000 tahun lebih. Umur Nabi Adam. Jadi umur yang kemudian lagi panjang daripada kita. Tetapi kita tahu bahawa ia bukan sekadar umur. Ada orang, sebab tu Nabi SAW sebut, dia kata ada daripada min bani Adam, daripada kalangan anak Adam, yang hidupnya sepanjang hidupnya dalam keadaan kesesatan, tetapi di hujung kehidupannya dia adalah termasuk dalam keadaan ahli syurga. Maksud dia buat amalan masuk ahli syurga, maka dia dapat masuk syurga. Kita masuk syurga bukan berasal kepada amalan yang kita lakukan semata-mata, tetapi atas rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah tu macam mana? Mesti buat amal.
Dan amalan kita tu yang kita anggap hari ni besar, kadang daripada kecil sampai lah ni aku dah buat amalan tu tak ubah-ubah. Adakah amalan tu menyebabkan kita masuk syurga? Kita tak tahu. Saya selalu duk sebut hadis yang berkaitan tentang orang perempuan yang pelacur tu. Dia pelacur ni kita kata teruk betul ya dah. Tapi dia pergi bagi minum anjing. Dia kata anjing ni lapak macam mana aku lapak. Lapak ayak lah. Kan kita bahasa kita lah lapak lah. Dia lapak ayak. Jadi aku bagi dia minum. Aku bagi dia minum dulu. Lepas tu baru aku minum. Dia benda kecil cok ayak. Tapi dapat masuk syurga. Kita tak tahu. Mana amalan kita. Mungkin tempoh yang panjang. Allah Ta'ala kata ada kehidupan dia sepenuhnya hidup dalam keadaan kebaikan, masuk syurga. Maksudnya amalan ahli syurga. Tapi di hujung akhir kehidupan dia melakukan amalan ahli neraka, syirik kepada Allah, maka dia termasuk dalam kalangan ahli neraka. Nabi kata al-amalu bil khawatim. Amal itu berdasarkan kepada yang lah. Dia bukan yang mana paling banyak. Ada sahabat Nabi beriman kepada Nabi, tak sempat bersama dengan Nabi, tak sempat nak mandi wajib pun masuk syurga. Hanzalah. Ada seorang sahabat Nabi yang mana dia seorang Yahudi dalam peperangan Uhud. Dia seorang Yahudi. Dia waktu Nabi pergi dakwah dia dan juga kampung dia, orang lain masuk Islam, dia tak masuk Islam. Tapi dalam perang Uhud dia ada sekali. Dia ada sekali, khilaf nama dia. Tapi dia ada sekali. Dan di dalam, bila tengok dalam timbunan orang yang syahid tu, ada dia sekali dalam kelompok orang Islam. Dia ada sekali. Dia kata, aku telah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya, dia beriman kepada Allah dan juga Rasul, tak sempat nak buat ibadat yang lain melainkan jihad kepada Allah. Dia masuk syurga. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa amalan kita masuk. Jadi bukan daripada sudut umum sangat yang kita nak bincangkan tu. Tapi ada sebahagian amal ibadat yang kelebihannya melangkaui umur. Yang itu sebahagiannya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian seperti apa contoh? Lailatul Qadar. Sebahagian begitu. Maksudnya ada sebahagian pun begitu, orang yang nak buat hadis palsu ni dia pi banyakkan benda tu. Dia pi banyak sebab orang kan suka dia nak masuk syurga jalan pintas. Jadi dia macam-macam jenis. Dia reka benda-benda macam ni. So tak boleh kita buat hal-hal seperti itu. Wallahu taala alam. Ada nak tambah lagi? Fadhal. Selawat. Selawat. Ya. Selawat Nabi hari ni kita tahu bahawa dia ada dua, satu selawat, satu qasidah. Qasidah ni menyanyi. Walaupun dia bubuhlah nama selawat macam mana pun dia tak jadi selawat, dia tetap menyanyi. Dia menyanyi kan? Ya Badratim ke apa ke, yang ni semua menyanyi. Satu lagi selawat. Dan selawat ni bukan satu versi sahaja. Dia banyak versi. Tetapi versi yang paling yang kita kata sayyidus salawat kan? Penghulu bagi semua selawat adalah selawat Ibrahimiyah yang nasnya disebutkan tentang selawat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Yang ni yang diajarkan oleh Nabi, yang ni lafaz yang paling kita kata ataupun yang sedikit seumpama dengannya. Salli wa sallim itu tak ada isu dalam lafaz itu. Jadi ini lafaz yang paling utama. Orang nak buat lafaz lain boleh tak? Tak ada. Ini disebut sebagai zikir yang murakkabat, zikir yang berganda. Dia nak pi buh macam lain pun, tapi tak boleh kata yang tu lebih hebat daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak nampak macam mantap sangatlah kan. Kita punya tu nampak macam lebih merdu. Yang Nabi punya ni macam kurang sikit merdu dia. Tapi apa yang diajar Nabi itu, itulah yang lebih baik. Kan, itulah yang terlebih baik. Maka lafaz tanpa tambahan itu adalah yang lebih baik. Tak payah tambah apa-apa. Adapun ada tapi dia bukan kita kata satu kenyataan ni boleh difahami oleh semua orang begitu.
Sebahagian para ulama juga memberi kelonggaran di dalam penambahan salli wa sallim, demikian juga Sayyidina Muhammad, bahkan di dalam salat sendiri, seperti mana ulama-ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pun begitu, pendapat yang lebih dekat pada kita dalam hal ini adalah apa sahaja yang diajar oleh Nabi. Seperti mana kita baca tahiyat akhir tu, Assalamu alayka ayyuhan nabi, kan? Dan salam kepada engkau wahai Nabi. Nabi dah depan kita. Tak ada. Orang tak ada depan kita, kita tak kata engkau. Tapi kata, patut kita kata kepadanya. Kan? Kepada Nabi lah, kepadanya. Tapi disebabkan itulah lafaz yang diajar oleh Nabi, maka kita menyebutkan lafaz seperti itu. Dan bila sama dengan Nabi, bila kita buat satu benda tu sama dengan Nabi, kenikmatan, rasa cinta, rasa sayang tu, dia meningkat. Dia meningkat. Itu yang membuat kita bahagia sebelum kita mati. Wallahu ta'ala alam. Apa lagi tuan-tuan? Ada tanya? Fadhal. Ayo, fadhal. Macam mana? Oh, nak masuk khasyi'un. Khasyi'un ni adalah khasyi'un, orang duk kata khasyi'un ni masuk pada alam apa dia panggil? Alam fana. Kan? Khasyi'un. Khasyi'un bukan masuk dalam alam fana. Khasyi'un adalah termasuk dalam kalangan orang yang sedar. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dan surah Baqarah berkaitan tentang khasyi'un, iaitu orang-orang yang salatnya, kan, wasta'inu, dia minta kepada Allah, dia bersabar dan dia salat kepada Allah. Dan mereka yang salat dengan sebenar-benarnya ini termasuk dalam keadaan khasyi'un. Yang dimaksudkan dengan yang salat dengan sebenar-benarnya, itu yang saya sebut tadi tu. Dia tahu apa yang dia baca, dia tahu apa yang dia sebutkan. Lepas tu kita, orang Arab Mesir, saya duk sebut selalu, orang Arab Mesir ni, daripada dia bukan orang Arab, Mesir bukan Arab kan, dia Firaun, cakap bahasa apa tau, dia bukan Arab, tapi akhir jadi Arab. Sebab apa? Sebab dia nak tahu apa dia yang dimaksudkan dengan yang kita duk baca ni. Lagi-lagi tersebar mazhab Syafi'i di tempat tu. Mazhab Syafi'i ni solat mesti baca bahasa Arab semua. Doa pun tak boleh bahasa Melayu, bahasa Arab saja. Kita kadang teringin benda lain, tapi nak cakap bahasa Arab tak erti. Tak boleh. Mesti bahasa Arab juga. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi nak mengetahui maksud-maksud itu. Bila kita mengetahui tentang maksud itu dan kita memaksudkannya, kita memang nak kepada maksud itu. Kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam ini. Memang kita maksudkan begitu. Kita merasa kerdilnya diri kita. Jadi begitu, kita merasai apa yang kita baca. Sebab tu dia tidak semestinya dengan menutup mata. Sunnah untuk buka mata. Betul tak? Untuk merasa khusyuk itu. Sunnah untuk buka mata. Nabi pun buka mata. Sehingga bila Nabi kata bila hang nampak ular ke apa duduk depan mata, depan tu pukul je dah. Kan? Bukan kita duduk pejam mata. Tapi cuma begitu keadaan dia. Begitu keadaan dia. Khusyuk itu adalah kehadiran diri kita. Dengan kita faham maksud dia, kita faham maksud tu dan kita memang memaksudkannya. Nak buat benda ni, kita kena mengaji. Paling-paling kita baca Quran, tu imam baca Quran, baca ayat Quran sedap elok. Kita faham apa yang tu imam baca. Tak faham tak apa. Balik kita lock ayat Quran yang tu imam baca tu. Kita kadang tak ingat tu imam baca. Memang tak tahulah dia baca apa, tapi kita lock ayat tu. Kan? Fa'budu, berhenti fa'budu ya. Wasta'in billah, fa'budu. Kita ambil fa'budu saja, kan? Lalu fa'budu tu kita balik rumah kita cari fa'budu. Kan? Kalau ni zaman moden boleh ambil handphone, tanya anak tolong cari Quran ayat fa'budu surah apa? Dia pun pergi cari ayat fa'budu surah. Lah ni senang. Lah ni zaman ni senang. Kita tengok, oh rupanya tu imam tadi baca yang tu. Aku yang tak erti rupanya. Benda-benda macam ni akhirnya mendatangkan kecintaan kita kepada Allah dan mendatangkan khusyuk di dalam salat kita. Wallahu ta'ala alam. Takat tu saya boleh jawab. Yang lain tu tuan-tuan tanya orang lain lah. Wallahu ta'ala alam. Wa iyyakum insya-Allah. Wa iyyakum insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bulan depan
saya lah, untuk usrah kita jalan macam biasa. Cuma saya ni untuk bulan depan dia masuk perkampungan sunnah. Kan? Waktu saya tu dia masuk perkampungan sunnah. Jadi saya memang tobat tak ada. Memang tobatlah, kita duk sibuk perkampungan sunnah. Apa duk sibuk dengan kuliah kita kat sini pula. Kita perkampungan sunnah. Jadi bulan depan tak ada dengan saya. Kemudian bulan satu lagi dah masuk Ramadan. Tobat tak ada juga. Dia masuk lepas tu kira makan. Kan? Dah masuk Syawal, tunggu Jaib uruskan. Kalau dia orang kata jalan bulan Syawal, kita jalan bulan Syawal. Kadang-kadang raya sebulan. Kalau raya sebulan dah. InsyaAllah. Moga Allah Ta'ala berkebatan kepada kita. Semoga-moga ada sedikit ilmu yang dapat dimanfaatkan pada hari ini. Moga-moga ada doa yang Allah Ta'ala makbulkan daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, yang berdoa kepada Allah SWT. Dan moga-moga kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, seperti mana sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita duduk dalam kalangan orang yang beriman. Tapi sebelum tu saya nak beritahu tuan-tuan, setiap hari Jumaat saya di TV Al-Hijrah. Cuma isunya sirah Nabi. Minggu depan ni dan minggu-minggu seterusnya cerita pasal perang pula. Jadi kalau tuan-tuan ada masa 8.30, kadang tak ada kuliah apa semua, 8.30 duduk sekali, insya-Allah kita tengok TV Al-Hijrah, ada perkongsian ilmu sikit. Moga kita jadi orang beriman, Allah Taala ampunkan dosa kita, Allah Taala jadikan kita orang soleh. Allah Ta'ala tarik daripada hati kita kesukaran, kesulitan, kepayahan, dan Allah Ta'ala gantikan dengan redha atas pemberian daripada Allah. Akhirnya kita jadi orang yang beriman, masyarakat kita yang beriman, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, dan akhirnya kita bersama-sama dalam syurga yang kita idam-idamkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.